Salam sejahtera. Selamat datang ke video pembentangan kami yang bertajuk Kawin Paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Alam. Nama saya Alisha Almas binti Razali dan saya akan menceritakan apa itu kahwin paksa. Kahwin paksa merujuk kepada paksa ikatan perkahwinan tanpa persetujuan salah satu pihak. Perkara ini selalu berlaku kepada pihak yang bawah umur, terutama kanak-kanak yang dipaksa nikah dengan orang yang lagi tua daripada mereka. Kenapa benda ini berlaku adalah kerana keluarga mereka yang mempunyai masalah kewangan atau tidak mempunyai keinginan lagi untuk menjaga anak mereka. Dan perkara ini telah melanggar hak asasi mereka dan juga merosakkan masa depan mereka. Saya akan membincangkan isu kawin paksa dari perspektif falsafah hak asasi manusia. Kawin paksa, terutamanya perkawinan di bawah umur, merupakan satu kebimbangan hak asasi manusia yang signifikan dan kompleks. Menurut anggaran, setiap tahun 14,2 juta kanak-kanak dikawinkan sebelum usia 18 tahun dan 1/3 daripada mereka dikawinkan sebelum usia 15 tahun. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat WDHR 1948 menyatakan bahawa perkawinan hanya boleh dimeterai dengan persetujuan penuh dan bebas dari bakal pasangan. Artikel 16 WDHR menyatakan bahawa pasangan perlu berusia penuh dan matang untuk membuat keputusan yang rasional dalam perkawinan. Oleh itu, perkawinan di bawah umur dianggap tidak sah dan perkawinan paksa adalah melanggar hak asasi manusia dan perlu dihentikan. Untuk falsafah Islam, pandangan Wali Mushbir dalam mazhab Al-Syafi'i mengatakan bahawa bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuan berkahwin tanpa kerelaan. Bagi pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula, Imam Al-Syafi'i mungkin dapat mengubah pendapat pada zaman moden. Bagi falsafah Kristian pula, mereka amat mementingkan kepentingan, kerelaan, dan kehormatan dalam perkawinan. Kitab Kejadian ayat 2 pasal 24 menggambarkan pentingnya kebebasan dalam membuat keputusan perkawinan. Alkitab juga menekankan bahawa perkawinan haruslah berdasarkan cinta, kerelaan, dan saling menghormati, dan segala bentuk paksaan atau kekerasan ditolak. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai Kristian tentang kesucian dan kerataan dalam hubungan perkawinan. Terdapat beberapa implikasi daripada perkawinan paksa. Perkawinan paksa seringkali menimbulkan ketidakadilan jantina di mana terdapat tekanan sosial atau budaya yang lebih besar terhadap perempuan dalam konteks perkawinan. Mereka mungkin terpaksa menuruti kehendak keluarga atau masyarakat tanpa mempertimbangkan keinginan atau hak mereka sendiri. Fenomena perkawinan paksa tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga mempunyai dampak yang meluas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Implikasi ini termasuk ketegangan sosial, pengekangan individu dalam peroleh kebebasan, serta risiko meningkatnya ketidakseimbangan jantina dan ketidakadilan dalam pelbagai bidang kehidupan. Oleh itu, untuk menangani isu perkawinan paksa, penting untuk mengambil langkah proaktif yang melibatkan pendidikan, kesedaran masyarakat, dan reformasi undang-undang yang menghormati hak asasi manusia. Dialog antara budaya memainkan peranan penting dalam menangani isu perkawinan paksa. Melalui pelbagai saluran seperti seminar, bengkel, dan sesi dialog yang melibatkan pakar dari pelbagai budaya dan latar belakang, masyarakat dapat meningkatkan kesedaran dan pemahaman mereka tentang implikasi negatif perkawinan paksa. Dalam setiap sesi ini, penting untuk kita menghormati perbezaan budaya yang wujud sambil berusaha mencari titik persamaan yang boleh menjadi asas untuk kerjasama yang lebih baik. Ini bukan sahaja dapat mengelakkan konflik tetapi juga membina jambatan antara komuniti yang berbeza dengan tujuan akhir untuk membasmi amalan perkawinan paksa. Melalui pendekatan yang inklusif dan menghargai kepelbagaian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan memahami isu-isu yang dihadapi oleh semua pihak. Pematuhan piawai hak asasi manusia sejagat. Dalam dialog antara budaya, penting untuk menunjukkan kepekaan terhadap nilai-nilai budaya, sambil memastikan pematuhan kepada piawai hak asasi manusia sejagat. Pendekatan ini melibatkan pembangunan penyelesaian bersama yang menghormati semua pihak, seperti
perumusan undang-undang yang lebih adil, kempen kesedaran yang efektif, dan inisiatif komuniti yang inklusif. Faktor pertama yang mendorong perkawinan paksa ialah masalah ekonomi. Bagi individu atau keluarga yang hidup dalam kestabilan ekonomi yang parah, perkawinan dianggap sebagai jalan keluar untuk memperbaiki keuangan mereka. Kesan bagi faktor ini ialah pembatasan kebebasan. Perkawinan paksa seringkali bermaksud kehilangan kawalan atas kehidupan pribadi dan kebebasan individu untuk membuat keputusan penting seperti menentukan pasangan hidup. Seterusnya, faktor yang mendorong isu perkawinan paksa ialah faktor agama. Hubungan antara pasangan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan ini sering membawa kepada perilaku yang mendekati zina. Oleh itu, dalam usaha untuk mengelakkan berlakunya zina, ibu bapa cenderung untuk memaksa anak-anak mereka berkahwin pada usia muda. Namun, kesannya ialah ia boleh menyebabkan ketidakserasian, keganasan rumah tangga dan penceraian pada usia yang muda. Hal ini telah bercanggah dengan ajaran agama yang menekankan keadilan dan hak asasi manusia. Faktor budaya dan tradisi seringkali menjadi pendorong utama di sebalik fenomena kahwin paksa. Dalam beberapa masyarakat, kahwin paksa dianggap sebagai alat untuk memelihara warisan budaya yang penting. Kepentingan untuk mengekalkan nama keluarga dan keturunan seringkali menjadi salah satu alasan utama di sebalik amalan ini. Kesannya pula adalah kahwin paksa seringkali mengakibatkan trauma psikologi yang serius bagi mangsanya. Banyak di antara mereka mengalami PTSD akibat pengalaman yang mencengkam. Proses kahwin paksa terutama yang melibatkan unsur penculikan atau kekerasan dapat menjadi pengalaman yang sangat traumatik bagi mangsa. Faktor yang seterusnya ialah kehamilan luar nikah. Connor dan Tarshini menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada remaja perempuan terpaksa kahwin muda disebabkan faktor ini. Hal ini kerana ibu bapa percaya bahawa anak perempuan mereka dapat diselamatkan daripada dosa sekiranya mereka dikahwinkan secepat mungkin apabila terlanjur. Seterusnya, Sawa dan Muhammad berpendapat bahawa kebanyakan besar daripada remaja perempuan terlanjur dengan kekasih mereka sebelum mendirikan rumah tangga kerana terlalu mengikut darah muda serta mudah percaya dengan janji manis. Kesannya, fenomena anak luar nikah telah mengancam struktur sosial khususnya bagi masyarakat Islam di Malaysia. Peningkatan kes anak tidak sah taraf membuktikan bahawa Malaysia sedang mengalami krisis akhlak yang amat serius serta memerlukan langkah penyelesaian yang segera. Dapatan kajian ini menyokong hasil penyelidikan Mortada dan Muhammad Noor yang mendapati bahawa kebanyakan daripada remaja perempuan yang hamil luar nikah serta berkahwin pada usia muda semestinya akan menjadi sasaran gosip jiran tetangga. Liza menjelaskan bahawa stigma masyarakat perlu diberhentikan kerana ia mampu mengancam kesejahteraan psikologi seseorang individu. Tindakan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kahwin paksa berlaku adalah mempunyai undang-undang untuk melarang kahwin paksa termasuk memperlakukan perkahwinan di bawah umur 19 tahun sebagai kes rogol bawah umur. Usulan untuk menetapkan had umur minimum 18 tahun akan menguatkan perlindungan undang-undang. Dalam keadaan tertentu, perkahwinan di bawah 18 tahun hanya boleh dipertimbangkan dengan ketat dan khusus untuk memastikan keselamatan individu yang terlibat. Tindakan yang selanjutnya yang boleh mengelak isu perkahwinan paksa ialah usaha bersama NGO dan agensi kerajaan. NGO dan agensi kerajaan boleh mengadakan bengkel dan seminar untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu ini. Selain itu, pembetulan undang-undang yang berkaitan juga perlu digubal. Perubahan peruntukan dalam undang-undang lain yang membenarkan perkahwinan tanpa rela seperti Akta Kanak-Kanak 2001, Kanun Keseksaan atau Akta Umur Dewasa 1971. Kembali lagi kepada saya dan saya akan menceritakan kesimpulan kahwin paksa ini. Kesimpulan yang saya dapat daripada kahwin paksa ini adalah budaya kahwin paksa ini harus dihapuskan sepenuhnya. Kita perlu memberi sepenuh perhatian kepada isu ini kerana ia boleh merosakkan masa depan kanak-kanak yang sepatutnya menerima kasih sayang dan bimbingan daripada ibu bapa mereka. Selain itu, mereka yang terlibat dalam kahwin paksa ini kehilangan peluang untuk menuntut ilmu dan memperluaskan masa depan mereka. Jadi, amalan kahwin paksa ini sebaiknya dihapuskan daripada kalangan masyarakat kita dan kita juga perlu bekerjasama untuk memastikan bahawa setiap individu, terutama kanak-kanak dan juga remaja, mempunyai hak
dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri tanpa paksaan. Dengan cara ini saja kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah dan adil bagi generasi yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.